kepada semua. Dan pada episod kali ini di Borak Kopi, saya bersiaran di sebuah restoran nan indah, iaitu restoran Dandelion ya. Dan bersama saya gadis yang sangat jelita, Ratu Kolej Putih Kuantan ya, Puan Wina, betul? Dah sihat Puan Wina? Alhamdulillah sihat. Puan Fatihah sihat? Saya sedikit sengau, tapi tak apa, kerana komitmen saya terhadap pengecaran majlis ni saya perlu teruskanlah. Okey. Okey, Puan Wina, boleh tak Puan Wina mewakili program sesi program operasi perhotelan mewakili ketua program iaitu Puan Amizah yang kurang sihat pada hari ini. Betul. Dan boleh tak Puan Wina ceritakan sedikit tentang diri Puan Wina? Okey, boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang menonton. Okey, selamat petang. Okey, saya Puan Tengku Nurwina binti Tuan Abu Bakar. Selalu orang panggil saya Puan Wina lah kalau di Kolej Putih Kuantan. Okey, saya merupakan pensyarah sijil operasi perhotelan. Okey, kalau di Kolej Putih Kuantan di bawah program operasi perhotelan, saya merupakan pensyarah bagi F&B lah, food and beverage. Sebab tu kita buat di restoran ni, sebab di sinilah tempat saya mengajar anak-anak didik saya di sini. Okey, saya berasal daripada negeri Cik Siti Wakembang. Kelantan. Kelantan. Patut macam Nelopa. Saya berasal daripada Kelantan, dibesarkan di Kelantan, memang anak jati Kelantan lah. Tapi belajar di luar lah, di KL. Okey, saya merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, dalam bidang food service management. Okey, tadi Puan Wina ada cerita kat sinilah tempat untuk pelajar-pelajar menambah ilmu praktis dengan apa yang diajari tu. Dan ceritakan sikit tentang subjek dalam operasi perhotelan. Okey, pengenalan sedikit lah ya. Okey, program sijil operasi perhotelan ni adalah satu program yang memberi pengetahuan dan juga kemahiran asas dalam bidang perhotelan. Yang mana bidang perhotelan ini adalah salah satu cabang yang penting dalam bidang hospitality. Okey, program sijil operasi perhotelan ni menawarkan modul dan transdisiplin seperti housekeeping operation, F&B services, hotel recreation, barista dan juga front office operation lah. Dia berkaitan dengan hotel lah. Semua pasal hotel. Okey, sama juga dengan program yang lain. Program operasi perhotelan ni juga adalah program yang sepenuh masa selama 2 tahun, yang mana 3 semester pelajar belajar di Kolej Putih Kuantan dan 1 semester penuh di latihan industri. Mereka perlu juga keluar untuk menjalani industri ya. Okay, untuk makluman Puan Fatihah dan juga semua yang menonton, kami mempunyai 8 orang pensyarah di bawah program sijil operasi perhotelan. Dan semua pensyarah di bawah SOP ni mempunyai sijil-sijil profesional lah. Antaranya sijil profesional dalam barista, yang mana diiktiraf oleh Social Coffee Association. Specialty Coffee Association. Dan juga Certified Fine Dining Consultant daripada ASEP. Dan juga pensyarah operasi perhotelan juga mempunyai kepakaran dalam florist lah. Florist. Itulah hebat-hebat ya kita punya background pensyarah-pensyarah kita. Ada 8 orang ya menurut Puan Wina, 8 orang pensyarah di operasi perhotelan. Boleh ceritakan kesemua 8 orang tu sikit backgroundnya. Okey. Kita ada 8 orang pensyarah. Yang mana 6 pensyarah perempuan, 2 orang sahaja pensyarah lelaki. Okey, ketua program kami Puan Amizah binti Muhammad merupakan pensyarah pakar dalam bidang barista yang telah melahirkan ramai barista lah barista tu cucuk. Barista tu dia yang buat kopi tu kan. Kalau nak tahu Puan sekarang ni memang trend kopi kan. Ya, betul, sangat trending. Kalau tengok Puan Amizah ni memang dia terror sangat untuk menghasilkan latte art. Latte art. Dia sangat mempunyai kepakaran dan seni dalam latte art. Okey, seterusnya kita juga ada timbalan ketua program iaitu Puan Nurul Kazimah binti Abdul Rahman ataupun kita panggil dia Puan Nurul. Juga mempunyai sijil profesional dalam barista. Beliau telah
menjalani beberapa kursus kemahiran dalam barista lah. Okey. Seterusnya kita ada Puan Azianti binti Ibrahim, merupakan pensyarah pakar dalam florist. Sangat berseni dalam menghasilkan flower arrangement, terutamanya fresh flower. Ya, mesti dia seorang yang sangat romantik kan sebab suka bunga. Sangat romantik ya, sangat romantik. Okey. Nampak garang tapi dalam garang. hati ada taman. Oh, macam gitu. Macam tu. Seterusnya kita ada pensyarah senior lelaki iaitu Encik Muhammad Fazli bin Muhammad Shuraimi. Graduan daripada overseas lah, daripada Swiss. Sangat lama orangnya, sangat kira otai lah dalam operasi perhotelan. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam barista. Minat kopi dan boleh buat kopi. Seterusnya siapa lagi? Saya sendiri. Saya sendiri merupakan salah seorang yang mempunyai sijil profesional dalam sertifikat fine dining. Okey, sebab saya memang dalam bidang food service management, dan alhamdulillah saya telah berjaya untuk mendapat sijil tersebut daripada ASEP lah. Okey, seramai 8 orang di Malaysia, di Kuala Syurga Malaysia, alhamdulillah saya terpilih untuk salah seorang penerima sijil daripada CFDC. Bina tu ya, bukan kaleng-kaleng ya pensyarah operasi perhotelan kita. Okay, seterusnya kita ada juga Puan Tengku Nur Azura yang mana mempunyai kepakaran dalam front office management, mempunyai sijil kemahiran Malaysia dalam FO dan juga mempunyai sijil profesional sebagai barista jugalah daripada SCA kan. Seterusnya seorang junior kita, seorang teruna lah, pensyarah terakhir Encik Muhammad Mahyudin Mazlan. Teruna, belum kahwin lagi. Belum. Mesti budak-budak. Dia salah satunya yang single. Ya. Juga mempunyai kepakaran tersendiri dalam hotel recreation. Bina, program operasi perhotelan. Kalau saya lah sebab saya tak tahu. Adakah pelajar-pelajar ni belajar lipat napkin je ke? Ataupun belajar apa? Okey, lipat napkin tu salah satu Puan Fatihah. Banyak lagi sebenarnya yang belajar dekat sini. Okey, kalau penonton nak tahu, Puan Fatihah dan juga semua yang menonton nak tahu, tak rugi masuk operasi perhotelan sebab terlalu banyak benda yang menarik yang mereka boleh belajar. Salah satunya kalau kita tengok di restoran, F&B service, banyak sangat pelajar boleh belajar. Lipatan napkin tu salah satu kecil je. Dia orang belajar buat table setting, daripada table setting yang basic, yang biasa, sampailah dekor yang bertema. Okey, dia orang belajar macam mana nak serving. Serving pula ada 3. Sama ada dia nak buat based on American service, Russian service ataupun French service. Semuanya daripada yang biasa sampailah ke eksklusif. Semua kita ajar di dalam subjek F&B. Okey, kita ada 2 modul F&B, iaitu F&B 1 dan F&B 2. So memang orang kata kalau nak belajar dekat luar tu memang sangat costly lah. Sangat perlukan bajet yang besar. Even saya sendiri yang pergi kursus untuk F&B pun saya kena bayar banyak. So kalau pelajar datang ke Kuala Syurga Kuantan tu memang sangat orang kata lebih banyak yang diorang dapat daripada dengan iuran serendah RM200 sahaja. Ya, betul. Dan bagamana dari segi etika pemakaian pelajar kita bila Etika dia pemakaian. masuk dalam program perhotelan ni? Ada baju khas ke? Macam mana Of pakaian course, dia? Puan Fatihah. Kita ada baju khas, baju uniform khas untuk pelajar SOP sebab bila kita cakap pasal SOP, operasi perhotelan, kita akan nampak personal branding pelajar kita lah. Okey, mesti ada lain daripada lain. Mesti kena kemas, mesti kena cantik. Patutlah pensyarah dia cantik kemain hari ni. Tak ada. Ini contoh dia. Dia mesti kemas je. Tak semestinya macam belajar dekat belajar F&B saja, dekat restoran kena pakai pakaian uniform. Kalau belajar FO, dia kena pakai smart, kena pakai blazer. Kita dah ajar dia pakai macam ala-ala manager dah. Okey, kalau masuk housekeeping department, walaupun santai-santai, pakai t-shirt, pakai orang kata slack, tapi tetap kemas. Nak belajar bag making pun kena kemas. Bila nak belajar barista buat kopi, terus tukar hipster punya tu.
lifestyle kan. Image seseorang pelajar tu Ya. memang sangat penting lah dia mencerminkan apa diri kita. Sebagai orang panggil hotelier Ya, kan. hotelier. Hotelier. Kita nak melahirkan hotelier yang sangat berketerampilan, Yes. berkemahiran, berpengetahuan macam tu Saya lah. pula teruja ni nak masuk nak belajar ni kan. Okay. Banyak-banyak Puan selain daripada belajar dalam kelas, pelajar juga dapat macam mana pelajaran di luar kelas. Sebab kita ada pelbagai program-program menarik untuk pelajar SOP lah. Kita ada CSR, kita ada kolaborasi bersama industri, kita ada apa orang kata pertandingan-pertandingan Orang kemahiran. kata di luar kuliah lah kan. Ya, kita tak menumpukan 100% dalam kelas. Kita bagi lagi dekat luar kelas supaya pelajar-pelajar kita ni mendapat banyak nilai tambah. Bagi orang kata meningkatkan kemahiran personal dan juga kemahiran interpersonal. Sangat menarik pula. Peluang kerjaya kadang-kadang pelajar kita ni dia tahu dia belajar tapi dia tak tahu apa dia akan jadi nanti. Yeah. So mungkin kita boleh bagi sedikit info kepada bakal-bakal pelajar di luar sana yang masuk operasi perhotelan ni. Apa peluang kerjaya dia? Betul Puan Fatihah. Yelah, bila kita tengok operasi perhotelan, orang nampak kerja kat hotel je. Padahal kerja dekat hotel pun macam-macam jenis kerjaya. Peluang terlalu banyak untuk pelajar-pelajar yang tamat operasi perhotelan lah. Okey, antaranya kalau di hotel, pelajar boleh bekerja di housekeeping department. Okey, di bahagian public area. Okey, di bahagian FO sebagai receptionist ataupun front office supervisor. Kalau kita sebut pasal F&B, bukan sekadar di hotel saja, pelajar boleh juga mendapat peluang kerjaya di bidang-bidang di bawah industri pelancongan dan juga pengangkutan. Seperti Malaysia Airlines, kita ada syarikat catering yang menawarkan penyajian di atas kapal terbang. Okay, yang tu pun juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendapat peluang pekerjaan. Okey, selain daripada itu juga alumni kita ramai dah bekerja di offshore, yang mana terlibat di F&B services lah di offshore kan. So rasanya macam terlalu banyak sebenarnya peluang-peluang kerjaya. Selain di bidang orang kata perhotelan, pelajar juga mendapat peluang sebagai pegawai khidmat pelanggan. Di mana-mana kaunter hadapan yang memerlukan khidmat pelanggan, kita juga boleh grab peluang tu. Sebab di dalam modul-modul CJ Operasi Perhotelan bukan spesifik kepada kemahiran-kemahiran teknikal, tapi kita ada kemahiran-kemahiran interpersonal lah, kemahiran soft skill. Macam mana nak menjadi seorang yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, seorang yang boleh dealing with people, yang boleh handling guest complaint. So macam-macam yang kita boleh, sebenarnya terlalu luas. Ya, betul So yang penting kena belajar. Bila belajar banyak peluang kerjayanya. Itulah bila kita dengar apa-apa yang Pemina beritahu ni, barulah minda saya ni terbuka luas. Rupanya bukan setakat bekerja di hotel jadi tukang lipat napkin je tau. Adik-adik kat sana banyak peluang yang terbuka luas untuk adik-adik boleh InsyaAllah peluang kerjaya lah Okey, selain bekerja, pelajar kita juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi kan. Betul. Saya lupa tadi nak tambah. Okey, selain daripada bekerja, jangan lupa untuk sambung belajar. Sebab peluang tu masih banyak. Di politeknik, okey, kita boleh sambung belajar. Lepas dah habis politeknik, sambung lagi dekat universiti. Jangan nak stop je. Siapa yang minat nak belajar, boleh sambung belajar. Siapa yang rasa ada peluang untuk bekerja, boleh sambung bekerja. Mana tahu suatu nanti boleh jadi manager hotel bertaraf. Boleh jadi pensyarah pun boleh. Pensyarah pun boleh. Pensyarah operasi perhotelan selain terlibat dalam PDP, bagaimana perlu dengan sumbangan pensyarah terhadap komuniti. Okey. Kalau kita bercerita pasal college community, kita tak boleh lari daripada kursus pendek lah, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Yang mana itulah kita punya sumbangan kepada komuniti. Tak terlepaslah dengan kami, pensyarah CJ Operasi Perhotelan, yang mana kami banyak memberi ataupun sharing
kami punya pengetahuan dan kemahiran terutamanya dalam bidang barista. Sebab kalau kita tengok sekarang ni barista tu dia dah jadi top trending kan. Ramai orang nak buka kedai kopi sekarang ni. So Kopi boleh hipster datang kan? jadinya kami menawarkan kemahiran dalam bidang barista. Selain tu juga pensyarah operasi perhotelan banyak terlibat dalam program-program keusahawanan komuniti seperti chocolate bouquet, yang mana kita melatih usahawan-usahawan yang baru berjinak-jinak untuk menjadi businesswoman yang berjaya kan. Kita bantu ibu-ibu tunggal, kita bantu orang-orang yang berpendapatan rendah untuk menjadi usahawan. Golongan B40 ya betul. Dan banyak lagi lah kita kalau tengok sekolah-sekolah pun kita bagi sumbangan-sumbangan dalam memberi pengetahuan kepada pelajar-pelajar dalam bidang F&B dan keusahawanan lah. Okey, itu saja. Maksudnya komuniti pun tidak terlepas peluang untuk mempelajari operasi perhotelan punya ni selain pelajar lah kan. So dia pun dapat juga input ataupun pengetahuan tentang bidang itu Dan memang orang kata kalau cerita pasal kopi ni, memang sekarang trend kopi. Macam I also coffee lover. Memang I pun tertanya macam mana dia buat gambar daun, gambar Hello Kitty dekat cup tu kan, cup kopi tu. I macam sangat kagum lah. Rupanya bila belajar, bila dengan cerita daripada Pawina, baru kita tahu rupanya ada teknik dia sebenarnya. Bukan sebarang orang boleh buat kopi yang kata ada seni lukisan latte art lah orang kata kan. Okey. Pawina, apa saranan ataupun nasihat Pawina mewakili program operasi perhotelan kepada bakal pelajar di luar sana yang berminat untuk menceburi bidang ni? Okey, nasihat saya simple je. Untuk semua adik-adik ataupun pelajar-pelajar di luar sana yang meminati bidang operasi perhotelan, kami sangat-sangat mengalu-alukan lah untuk join tim kami di College Universiti Kuantan. Cuma satu pesan saya, jangan terlalu macam fikir, operasi perhotelan kerjanya macam hotel je kan. Kerja-kerja yang macam melibatkan hotel, yang macam tak ada orang kata tak ada peluang. Sebenarnya CG Operasi Perhotelan ni produknya adalah pelajar tu sendiri. Kita nak melahirkan pelajar yang orang kata mempunyai sasiah, kita ada kemahiran soft skill dan ada personal branding tersendiri. Sebab kita kalau tengok dekat CG Operasi Perhotelan, objektifnya sendiri pun bukannya kita fokus kepada kerja di hotel. Tak, sebenarnya banyak peluang-peluang dan banyak benda yang pelajar akan dapat daripada CG Operasi Perhotelan. Bukannya kita nak kata tentukan kejayaan sahaja, tapi kita nak melahirkan pelajar tu sendiri, produk tu sendiri. Macam tu. So bagi pelajar-pelajar di luar sana, kalau kata tak minat sekalipun dengan operasi perhotelan, banyak lagi lah peluang-peluang di College Universiti Kuantan. Tanya diri adik-adik semua, apa yang adik-adik minat. Yang penting jangan berhenti belajar. Peluang tu ada, jangan sia-siakan peluang yang ada. Dah terlampau banyak input yang Pawina maklum dekat kita semua ni. Ada lagi tak nak cakap apa? Saya bagi peluang. Memang kalau nak sembang pasal operasi perhotelan ni, saya ni memang sangat teruja lah Puan Fatihah. Sangat-sangat teruja, sangat-sangat macam orang kata mengalu-alukan sangat kepada semua yang menonton untuk datang ke College Universiti Kuantan, join sijil operasi perhotelan. Sebab kami barisan pensyarah memang orang kata sangat-sangat nak memberikan yang terbaik untuk anda semua. Kita nak melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar yang orang kata berjaya. Kalau kita tengok sekarang ni industri perhotelan dia macam dah merudum kan. Dia dah macam sebab COVID-19 kan, pandemik. Tapi jangan kata sebab pandemik peluang tu tak ada. Sebenarnya banyak sangat peluang. Sekarang ni join je dulu. Join. Tak rugi untuk join CG Operasi Perhotelan di College Community Kuantan. Sebab dengan barisan-barisan pensyarah yang kami ada, yang terlatih dan mempunyai CJ-CJ profesional, insya-Allah kami cuba untuk memberikan yang terbaik kepada anda semua. So saya menunggu di sini kehadiran anda semua.
Okay, baiklah, sebelum kita menamatkan rancangan borak kopi kita, jadi saya sediakanlah Cave Kopi istimewa daripada yang ditaja oleh Cafe Dandelion. Ini kita punya kata satu keusahawanan signature dan keusahawanan daripada alumni kita kan. Betul, alumni Koperasi Perhotelan. Itulah, so Rowena, mai Kopi. cawan. Sehingga kita bertemu lagi, dan jangan lupa like, comment and share di media sosial Facebook College Community Kuantan, juga IG, dan jumpa lagi. Bye.